Good morning class. So today, this is the video yang cikgu sudah promise. Okay, sebelum kamu continue video ini, kamu ada kan cikgu kasih dokumen yang di atas tu kan? Salin dulu semua. Lepas salin baru kamu faham. Kalau kamu tak salin, kamu dengar. Lepas tu kamu salin, kamu takkan faham. Okay, so kalau kamu salin sudah baru kamu tengok video ni, okay? So let's start writing part 2. Ini adalah, I already told you kan ada 3 part dalam writing. Part 1 tu email, part 2 email dengan note lah. Tetapi kali ini aku rasa kalau keluar note pun kamu pandai tulis kan. Tak ada beza dengan email. Cuma email mau tulis email. Kalau note tu tiada dia punya email part. Sama saja dia punya cara penulisan. Kedua ialah soalan jenis beginilah. Ketiga tu yang kita punya story yang kita belum habis itu. Story. Okay. Okay, so cikgu si besar sikit, tak boleh besar sudah. Okay, so ini ialah part 2. Kita baca dulu soalan. Dia cakap, mari kita highlight kata kunci. As usual, always read the question, highlight kata kunci. Your class has been discussing, your class, kamu punya kelas, discussing about the sports, tentang sukan they play yang mereka main, and your teacher has asked you, cikgu kamu suruh kamu write an essay about a sport that you would like to take up. Okay, kata-kata kuncinya ialah teacher asks you write an essay about a sport. Satu saja sukan. Satu saja sukan. Kalau kamu tulis 2, 3, kamu tidak menepati kehendak soalan, kena potong markah. Memang turun markah turun-turun. You would like to take up. Take up ialah maksudnya menyertai. Okay, dia lebih tepat maksudnya adalah maksudnya kamu membuat sesuatu menggunakan masa kamu. Okay, sesuatu yang kamu buat dalam masa kamu. Masa yang kamu ada. Okay. So, in your essay, biasa dia ada 3 soalan begini. Semua poin ini mesti dijawab dalam essay kamu. Mesti dijawab dalam essay kamu. Okay. In your essay, you should write about what sport or activity you would like to take up. Apa sport yang kamu nak, satu saja. Okay, reasons for your choice. Sebab-sebab kamu punya pilihan. Kenapa kamu pilih sport yang itu. Lepas tu, where you would like to play this sport. Di mana kamu nak bermain sukan ini. Okay, biasa ada 3 poin dia kasih. Point 1, point 2, point 3. Nanti cikgu cakap kenapa cikgu tulis point 1, point 2, point 3 ya. Cikgu kita teruskan. Okay, use all the dots. Maksudnya semua ini kamu mesti jawab. Baru dapat memenuhi kehendak soalan. Cikgu sudah cakap kalau kamu memenuhi kehendak soalan, kamu mesti dapat 5 markah terus. Tak kira cara huraian semua itu. Give reasons. Kasih sebab your point of view. Kamu punya pandangan. Point of view ialah pandangan. Kasih sebab kenapa kamu punya pandangan. Kenapa kamu nak buat berdemikian. Okay. Terusnya. Write your essay in 125 words to 150. Pendek saja ni. Ini kira-kira mungkin perenggan pertama 15 sampai 20. Perenggan kedua 90 sampai 100. Perenggan ketiga mungkin 10 sampai 15 perkataan sahaja. Okey, 3 perenggan cukup sudah. Okey. Lepas tu appropriate style adalah cara yang sesuai. Okay, essay begini ialah tentang pendapat kamu. Part 2 adalah selalu tentang pendapat kamu. Okay. Seterusnya, cikgu cuma tulis 3 perenggan. Cikgu cakap kenapa ada point 1, point 2, point 3. Biasanya, bukan selalu. Biasanya point 1 kamu guna untuk jawab dalam perenggan pertama. Point 2 biasa adalah perenggan kedua. Point 3 ialah biasanya perenggan ketiga. Begitu caranya. Biasanya cikgu nampak soalan, pattern soalan dia begitu. Tapi kadang-kadang ada 1-2 kali dia bukan begitu. Okay? Cara pembahagian perenggan itu kamu mesti pandai. Okay? Mari kita baca dulu. Okay, caranya. Lepas tu cikgu akan beritahu kamu
aspek-aspek bahasa yang kamu perlu ambil perhatian. Take note. Okay, the first one. It is good to play a sport as it can keep one fit and healthy. Sangat baik untuk main sport kerana dia boleh menyebabkan kita fit. Fit itu ialah bukan yang tu hari kita belajar muatkan, ini ialah sihat, fit and healthy. Okay, jadi kita main sport, kita akan buat badan kita lebih sihat. I think a sport that I would like to take up is swimming because it has many benefits. Saya ingin gunakan masa saya untuk join swimming kerana banyak benefits. Okay, kamu tengok. Perenggan pertama, apa cara tulisnya? Perenggan pertama sebenarnya 2 ayat cukup sudah. Ayat pertama, kalau kamu tahu tema utama soalan ni. Tema utama soalan ni ialah sukan. Jadi kamu tahu sudah macam tu hari kita buat shopping kan? Tema utamanya ialah shopping. Jadi ayat pertama itu buat saja apa-apa pengenalan tentang sukan. Seperti yang kamu tahu, kalau kita nak buat pengenalan tentang sukan, senang saja. Kenapa kita memain sukan? Because it can keep one fit and healthy. Apa maksud one di sini? One ialah seseorang. One ialah seseorang. Okay? Ayat pertama adalah pengenalan tentang tema. Tema kita ialah sport. Itulah secara amnya saja kita kenalkan tema soalan ini. Ayat kedua kita jawab point number 1. Ayat kedua kita jawab point number 1. Okay? Kamu tengok cikgu guna I. Kerana dia cakap you. Kalau dia tanya you, kamu mesti jawab I. Okay? Okay, tengok perenggan yang kedua. Perenggan kedua, mari kita baca first and foremost. Ingat tak FIFA plus BM? First and foremost, in addition, furthermore, apart from that, besides, moreover. Untuk essay ini, okay, FIFA plus BM cuma boleh digunakan untuk perenggan yang kedua. Kerana perenggan kedua adalah point kamu, bahagian penulisan kamu yang paling utama, iaitu poin-poin yang berbeza. Cikgu dah jelaskan lagi. Bila apa fungsi FIFA plus BM? Macam kamu tulis dalam essay BM, yang pertama, kedua, ketiga. Selepas itu, kemudian. Itu ialah penanda wacana. Betul ke tidak? Okay, seperti itu dalam English punya essay, FIFA plus BM ini janganlah tulis firstly, secondly, thirdly, fourthly. Semua itu tidak cantik. Okay? Cikgu nak beritahu kamu, ini ialah penanda wacana yang mesti dinampak oleh pemeriksa. Kalau kamu tulis betapa baik pun kamu punya perkataan itu, poin kamu, tetapi kamu punya penanda wacana tiada, dia akan potong dalam markah O di sana. O kamu akan turun dengan teruk. Okey, jadi penanda wacana ni sangat penting. Okey, kalau kamu punya essay sedang-sedang saja tetapi kamu ada guna penanda wacana, kamu akan naik. Dia akan membantu dengan banyak. Okey, jadi penanda wacana ini sangat penting. Okey. Poin yang pertama kita guna first and foremost. Poin yang kedua kita guna in addition. Poin yang ketiga finally. Okey, cikgu jelaskan. Berapa poin untuk perenggan kedua untuk menepati 90 sampai 100 perkataan? Cikgu nak beritahu kamu ini kerana cikgu punya poin banyak. Tetapi kalau kamu rasa poin kamu tak banyak, tulislah sampai 4-5 poin. Tetapi setiap poin itu jelaslah sekurang-kurangnya dengan ringkas. Jangan cakap playing sport make me healthy, full stop. Secondly, playing sports makes me feel happy, full stop. Jelaskan kenapa dia buat kau feel happy, kenapa dia buatkan kamu healthy. Semua itu jelaskan sekurang-kurangnya. Nanti cikgu tunjukkan kepada kamu kenapa cikgu cuma ada 3 poin di sini. First and foremost, in addition, finally. Kerana cikgu punya poin, cikgu huraikan dengan banyak. Cikgu punya jumlah perkataan di sini ialah 140 sahaja, agak-agak lah. Okay, lepas tu poin yang pertama kita mesti guna first and foremost. Itu sudah tak boleh argue sudahlah. Poin yang pertama, first and foremost bermaksud pertama. Lepas tu IFA, FIFA plus BM kan. Kalau kamu nak guna sampai 5, gunalah yang kedua, in addition, furthermore, apart from that, besides, moreover. Semua ni dalam nota cikgu kan, pernah ada kan? Semua ini adalah bermaksud
selain itu. Okay. Jadi poin yang seterusnya kamu guna I, poin yang seterusnya kamu guna F, poin yang seterusnya guna A. Kalau ada lagi guna B, guna M. Okay. Paling-paling 5 poin lah, jelaskan. Jangan terlampau banyak. Paling-paling kalau kamu rasa essay kamu terlampau pendek, 4 sampai 5 poin, tapi mesti jelaskan. Tak jelaskan pun, markah akan turun dengan teruk. Okay. Lepas tu cikgu nak cakap apa ya? Okay. Apa fungsi FIFA plus BM jikalau ada yang lupa? Fungsi FIFA plus BM adalah poin yang pertama kita guna, poin yang kedua untuk pemeriksa tahu sekarang saya masuk ke poin yang satu lagi, poin yang baru lagi, poin yang baru itulah setiap kali poin yang baru cikgu guna FIFA yang plus BM yang berbeza. Okay. Tengok, kenapa poin yang terakhir cikgu guna finally? Okay, let's say kamu ada 4 poin, kamu nak tulis 4 poin. Jadi kamu tahu sudah, poin yang pertama ialah first and foremost. Poin yang kedua, in addition. Lepas tu, poin yang ketiga, furthermore. Okay, kalau kamu tahu sudah, perenggan kedua, poin yang terakhir, ini adalah poin yang terakhir, jangan lagi guna apart from that. Jangan guna apart from that. Kita nak beritahu pemeriksa, ini poin yang terakhir saya. Gunalah finally ataupun lastly. Nanti ada satu muka surat lagi kita nak salin. Kamu sudah salin kan? Yang di bawah tu. Okay? Gunalah finally ataupun lastly untuk poin yang terakhir. Okay, mari kita baca essay ni. First and foremost, swimming melibatkan exercising, okay, senamkan the whole body, dia seluruh badan bersenam. It can increase the heart rate, meningkatkan, tulis BM dia, heart rate. Nanti cikgu kutip balik buku Latin, tak nampak BM, cikgu pukul kamu. Increase heart rate, meningkatkan heart rate ialah heart ialah jantung, rate ialah bukan kadar degupan jantung kamu, jumlah degupan jantung kamu tu. Without, tanpa stressing the body, tanpa buat badan kamu stress. Tones the muscle. Muscle ialah kamu punya muscle. Kamu punya itu otot. Tones ialah supaya dia lebih shapekan dia. As well as juga, okay, juga apa? Build strength, membina tenaga, and endurance. Endurance ialah kamu punya daya tahan, kelasakan ke badan kamu itu. Okay, itu ialah cikgu tak ada guna example langsung, cikgu cuma guna explain saja. Okay, nanti kamu tengok cara penulisan satu lagi ya. Okay, in addition, okay, maksudnya cikgu masuk ke poin yang baru. Swimming burns lots of calories, dia membakar banyak calories. Maksudnya dia memang menggunakan banyak calories lah. It can help me lose weight, bantu saya untuk membakar lemak, supaya saya dapat menurunkan berat badan. Kau tengok cikgu guna me ni semua, nampak ke tidak? Tetapi ayat yang pertama cikgu tak guna I. Kalau cikgu nak jelaskan point, tak apalah guna I. Tetapi kalau point itu berkaitan dengan kamu, macam contohnya dia membakar banyak calories. Kalau membakar banyak calories dapat membantu apa? Membantu saya untuk hilangkan turun berat badan, bolehlah gunakan saya. Tetapi kalau point itu secara antas mestinya guna saya. Tengok poin yang pertama, tiada pun berkaitan saya. Saya cuma cakap swimming itu kita exercise seluruh badan. Swimming itu boleh meningkatkan degupan jantung kita tanpa membuat badan kita stres. Tidak pun saya ke kita langsung. Kasih shape muscle, lepas tu membina tenaga dan daya lasak. Tiada pun cikgu guna I ataupun kami. Tahu kenapa? Kerana benda-benda ini adalah benda poin yang secara am. Tetapi kadang-kadang macam kamu cakap, yang poin yang kedua, membakar banyak calories, bantu saya turun berat. Bolehlah guna saya. Okey, jadi cikgu nak cakap, kadang-kadang kamu boleh guna saya, kadang-kadang kamu boleh guna secara am. Tak payah libatkan manusia dia. Itu cara penulisan logik kamu dalam otak kamu. Okey? Okey, poin yang terakhir, finally. Ini berkaitan diri kamu guna I. I often have trouble sleeping at night. Saya selalu mempunyai masalah untuk tidur di waktu malam.
It would be good to go swimming. Sangat bagus untuk pergi swimming. Kenapa? It is a vigorous ialah lasak. Aktiviti yang lasak that will tire me. Tire di sini ialah memenatkan saya and help me distress. Bantu saya untuk hilangkan stres. As a result, sebagai apa dia punya hasilnya I will be able, saya akan dapat tidur better, tidur dengan lebih baik at night. Okay. Poin yang pertama, cikgu tak ada guna I. Poin yang kedua, cikgu ada guna sikit. Poin yang ketiga, cikgu sepenuhnya guna I. Ini ialah kamu punya, kamu sendiri perlu fikir secara logik. Bolehkah saya guna I? Ataupun saya nak kurangkan guna I. Okay? Okay, perenggan yang terakhir adalah point number 3. Where you would play this sport. Di mana kamu nak main sport ini? I can go swimming at the public swimming pool. Public ialah tempat awam. Swimming pool yang awam tu not too far from my home. I can go there in the evening. Saya boleh pergi tu sana pada waktu petang. Senang kan? Okay, cikgu tunjuk aspek-aspek bahasanya. Ini. Okay, benda yang kamu perlu ambil perhatian ialah pertama, use present tense. Guna present tense dalam kata kerjanya. Kerana ini opinion kamu, kerana ini pendapat kamu. Ini cikgu sudah jelaskan berapa kali ya. Biasanya 3 perenggan. Okay, tadi cikgu sudah jelaskan. Biasa soalan 1 atau poin 1 untuk perenggan pertama. Biasanya soalan kedua atau poin 2 untuk perenggan kedua. Dan biasanya poin 3 ataupun soalan ketiga untuk perenggan ketiga. Perenggan 1 15 sampai 20 perkataan cikgu sudah jelaskan. 90 perenggan kedua 90 sampai 100. Perenggan ketiga 10 sampai 15. Okey, jangan kira ya. Kamu tidak masa kira, agak-agak sahaja. Okey, ini yang cikgu nak jelaskan. Kalau question has the word you, kalau soalan tu ada perkataan you, bolehlah kamu guna I. Di mana tu di point kalau di point itu kamu ada perkataan you baru boleh guna I. Di sini. Cikgu tengok yang mana, yang ini. Di sini. Kalau di sini yang ada you baru boleh guna I. Kalau di sini langsung tiada you tak boleh guna I. Kalau di sini saja dia ada you, tak boleh guna I. Okey, tengok kehendak soalan. Kadang-kadang dia melibatkan sesuatu yang Kalau benda yang janganlah guna I. Okey, nanti cikgu tunjukkan balik apa tu soalan Kalau di sini ada you, baru kamu guna I ya. Part di sini ya, soalan di sini. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya, okay. Ataupun kamu boleh guna I, ataupun ada subjek-subjek seperti one. Tadi cikgu guna one kan? One tu bermaksud seseorang, okay. Tengok poin yang kedua, seterusnya. If the question does not have you, does not have the word you, tiada perkataan you yang macam cikgu cakap tadi tu. You cannot use I. Jangan guna I. Guna apa? Use other subjects. Guna subjek-subjek lain seperti they, them, dia. Ini cikgu sudah jelaskan kan? Bila kita guna they, them, dia, tengok balik essay shopping itu. Ataupun one, seseorang. Ataupun follow kehendak soalan. Contohnya kalau soalan itu tentang pelajar, gunalah pelajar, students. Kalau macam kita punya shopping tu hari kan, ada perkataan customers kan, betul ke tidak? Kehendak soalan. Ataupun the public. The public ialah orang awam. Ataupun many. Many di sini bukan maksudnya banyak. Many di sini bermaksud banyak orang, okay? Ataupun kamu boleh guna orang-orang, people. Okay. Apa essay yang kamu tak boleh guna I? Ingat shopping essay tu? Yang kita pergi shopping tu, tengok balik. Adakah cikgu guna I langsung? Tiada cikgu guna I langsung. Kerana itu berkaitan kebaikan dan keburukan online shopping. Okey, itu ialah pendapat kamu secara Jangan guna, tiada guna I langsung. Cuma kamu tengok balik essay tu. Itu adalah soalan dalam part 2 juga ya. Advantages and disadvantages. Kebaikan dan keburukan pun di soalan part 2 juga ya. Part 2 yang soalan jenis begini. Okey, jadi soalan jenis part 2 ini ada beberapa. Cikgu sudah
online shopping tu yang pertama tu, itu secara am punya, tak boleh guna I. Soalan kedua yang begini punya, dia tanya pendapat kamu nak join yang mana, itulah kamu boleh guna I. Soalan yang ketiga ialah tentang cerita. Cerita tu sama juga cara penulisan dengan nanti yang soalan jenis yang ketiga tu cikgu beritahu kamu masa buka sekolah. Okay, jadi part 2 ini ada 3 jenis. Sekarang cikgu nampak lah ada 3 jenis. Yang pertama ialah yang macam online shopping tu, kebaikan dan keburukan, yang tak boleh guna I langsung. Yang ini kedua, dia cakap apa yang kamu nak buat. Jadi ini kamu boleh guna I kerana dia tanya pendapat kamu sendiri, yang mana kamu nak. Soalan ketiga ialah story. Ini yang tentang soalan jenis yang ketiga ni nanti buka sekolah cikgu beritahu. Okay, lepas tu guna FIFA plus BM. Cikgu sudah jelaskan kan FIFA plus BM macam mana guna. Okay, ulang semula. Poin yang pertama ni, perenggan kedua guna first and foremost. Poin yang kedua, ketiga, keempat, kelima, di perenggan kedua gunalah in addition, furthermore, apart from that, besides ataupun moreover. Okay, lepas tu last point, ini yang sangat penting. Last point dalam perenggan kedua, gunalah finally ataupun lastly. Ini mesti hafal lah. FIFA plus BM, finally, lastly mesti hafal lah. Lepas tu, macam mana kamu nak jelaskan point kamu? Ini adalah cara penulisan. Macam BM juga. Macam mana kamu jelaskan dengan manusia? Begitulah kamu tulis. Pasti, kalau orang ni tak tahu apa-apa, macam mana kamu nak jelaskan kepada orang itu? Kenapa kamu nak join swimming? Contohnya kamu tengok. Ini adalah benda yang paling asas dalam kamu penjelasan point kamu. Guna point. Lepas tu kamu jelaskan. Lepas tu kamu kasih example. Sama macam kita buat speaking itu hari. Okay? Kelas you TM yang kita sudah buat speaking tu hari, mesti ada point. Lepas tu kamu jelaskan. Lepas tu kamu kasih example. Okay, tengok cara cikgu jelaskan. Poinnya ialah swimming helps me to stay fit. Berenang membantu saya untuk kekal sihat. Explain, macam mana kamu jelaskan. Swimming works the whole body. Dia exercise seluruh badan. By toning the muscle, untuk shape itu muscle, dan building strength, dan membina tenaga. Ini ialah penjelasan. Example untuk beritahu pemeriksa, kamu tulis example, kamu boleh guna salah satu ini. Pertama ialah for example, hafal juga. Okay, kalau kamu punya essay ada perenggan kedua ada 4 example, 4 point. Gunalah yang pertama guna for example, kedua guna to give an example, ketiga guna for instance, keempat guna lagi for example. Guna selang-seli. Jangan poin yang pertama sampai terakhir pun kamu guna for example. Okay? For example, to give an example, for instance, tiga-tiga ini bermaksud sebagai contoh. Gunalah secara selang-seli. Jangan guna dari poin pertama sampai ke terakhir kamu guna for example saja. Cikgu baca pun cikgu muntah. Okay? When one swims, apabila seseorang berenang, the whole body moves, seluruh badan bergerak, including the shoulder. Sepatutnya ada S, shoulders. Okay? Chest and legs. Termasuk kamu punya bahu, kamu punya dada, dan kamu punya kaki. Okay? Kalau kamu dah tahu, cikgu dah tahu macam mana kasih example. Biasanya pelajar cikgu lah, dia tidak boleh jelaskan banyak, tetapi dia pandai kasih point, dia pandai kasih example. Mana-mana lah, asalkan kamu jelaskan dalam bentuk penjelasan ataupun kamu jelaskan dalam bentuk contoh. Faham ke tidak? Okay? Okay. So salin semua ini. Lepas tu cikgu esok buka sekolah, kelas dari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kelas mana-mana cikgu jumpa, cikgu nak nampak benda ni sudah lengkap. Kalau tidak, cikgu pukul. Itu saja. Thank you for today. That's all for today. Thank you, class.